Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah hasil dari penulisan seorang penulis amatur yang Brother Fai suka menyakat dia ni. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Mat P. Mesti korang kenal Mat P ni. Brother Faiz suka cerita kisah-kisah daripada beliau ni. Kisah pada malam ini adalah Tandas Surau. Di sini beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua rakan grup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Jadi di sini aku mengambil kesempatan yang ada untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri untuk semua Muslim. Walau tak semeriah tahun-tahun sebelum ni, sama-samalah kita patuh perintah kawalan pergerakan bagi mengekang penyebaran wabak COVID-19. Pengorbanan kita semua pasti bermakna, insya-Allah. Hai, agak lama juga aku tak bercerita. Aku di sini lagi diberi ujian. Selain COVID-19, aku ditimpa masalah terputus bekalan air sejak 5 hari yang lalu. Sedih betul. Terpaksa aku sekeluarga menumpang mandi di surau berdekatan rumah aku. Di sini bermula ceritanya. Kejadian ni berlaku 2 malam yang lepas. Kisah benar yang terjadi pada mak aku. Waktu tu sekitar jam 10.30 malam. Sekarang panas weh. Kalau tak mandi malam memang tak dapat tidur. Jadi mak aku ambil keputusan untuk pergi mandi di surau tersebut yang mana berdekatan rumah aku. Sebelah rumah lebih tepatnya lah. Masa tu aku sudah dibuai mimpi. Jadi adik aku ajak aku temankan lah. Ajak mak aku temankan lah maksudnya. Jadi pergilah 2 beranak tu mandi. Tengah duk mandi manda tu, tiba-tiba kedengaran bunyi tapak kaki orang berjalan di bumbung tandas surau tu. Tuk tap, tuk tap. Masing-masing mak dan adik aku bercakap sesama mereka. Apa tu? Masing-masing tertanya, lalu mempercepatkan mandi. Bunyi tu terus kedengaran sehinggalah mereka selesai mandi. Saat keluar dari bilik mandi tu, mak aku rasa macam diikori. Mak aku berhenti tapi tak berani toleh. Mak aku terus berjalan. Masih rasa diikori. Sampailah di kaki 5 surau, mak aku toleh ke belakang sama-sama dengan adik aku. Alangkah terkejutnya mereka. Satu lembaga hitam bersaiz besar dan agak tinggi berada di belakang mereka. Mereka pun mempercepatkan langkah. Sesampainya di rumah, lembaga itu sudah hilang di pandangan. Mak aku ketuk pintu rumah dalam keadaan ketakutan. Masa tu aku dah tidur mati. Nasib baik ayah aku yang buka. Aku tahu pasal kejadian tu pun keesokan harinya. Mat Pi. Kesian mak kau. Sebenarnya itu bukan kes pertama orang kena kacau dekat surau tu. Sebelum-sebelum ni dah ramai yang kena, terutama musafir-musafir yang singgah di tengah-tengah malam. Memang agak terkenal lah bila sebut pasal surau ni. Ada ketika musafir yang sedang solat terasa macam ada makmum kat belakang. Ada masa Bilal datang awal untuk azan subuh, terlihat kelibat lelaki berserban berjubah putih. Pada pandangan aku, itu mungkin jin Islam. Atau apa pendapat korang semua? Tapi berbeza pula di tandas dan bilik mandi. Ada yang kena kacau bila dalam tandas ada rambut panjang masuk ke dalam tandas melalui celah-celah pintu tandas. Ada yang nampak kelibat perempuan berambut panjang masuk tandas. Tidak ketinggalan, yang kedengaran ada orang di tandas sebelah. Bunyi macam ada orang.
Padahal tak ada pun. Sampaikan ada musafir yang dah biasa dengan tempat ni, dah memang tak berani nak singgah dah. Aduh, meremang bulu roma aku menaik ni pun. Maklumlah, surau tu kat sebelah ni aja. Okeylah, ciao dulu. Apa-apa Roger. Sekian. Baiklah saudara, kisah yang kedua ni datangnya dari seorang penulis yang baru Brother Fai kenal. Namanya adalah Syawal. Di sini beliau menceritakan kisah seorang jururawat lah. Dia mengatakan dia ni seorang jururawat. Brother Fai pun confused juga. Dia ni lelaki ke perempuan, tapi namanya Syawal. Tapi tak pernah tak dengar jururawat lelaki? Memang ada kan jururawat lelaki? Baiklah, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah daripada Syawal. Hello kawan-kawan, saya nak share pengalaman pelik semasa bekerja shift malam di hospital. Saya seorang nurse di ward kanak-kanak. Ada banyak benda yang saya alami. Mungkin saya insan terpilih, tapi sejenis yang sangat penakut. Tajuknya adalah Siapa Main Langsir. Satu malam ni, kami menerima seorang adik, kita panggil dia adik lah, di admit kerana demam tinggi di bilik yang ada 2 katil. Jadi sebelah adik ni tak ada orang. Cuma ada adik di katil dan mama di kerusi tidur dalam bilik ni. Jangan confuse ya. Saya dapat trace yang Syawal ni mungkin orang Borneo, berasal daripada Sabah. Mungkin lah kan. Okey, kita sambung lagi ceritanya. Setelah selesai prosedur yang sepatutnya, kami tutup lampu supaya adik dapat berehat kerana dah pukul 12.45 pagi masa tu. Pukul 1 pagi, saya masuk untuk masukkan ubat antibiotik dalam air. IV lah namanya. Saya terasa seperti dicuit di sekitar poket saya sebelah kanan. Apa ni? Tapi bila tengok, tak ada apa dalam poket. Mungkin terkena kerusi tidur, meja katil sebelah. Okey, fine. Saya teruskan beri ubat. Tapi terasa seperti diperhatikan. Saya abaikan perasaan tu. Semasa saya sedang periksa suhu adik, sekali lagi rasa seperti dicuit. Kali ni 2 kali. Di tempat yang sama pula tu. Apa hal ni? Saya selak sikit langsir katil sebelah. Saya fikir mungkin tersangkut poket saya kat meja ataupun apa-apalah kan yang tersangkut tu. Poket saya ni agak besar, senang tersangkut. Jadi agak terkejut bila nampak di sebelah langsir tu tak ada apa-apa di sana. Katil, kerusi meja semua jauh dari saya. Ada timbul perasaan gentar dan berdebar juga di hati ni. Saya buat tak tahu dan keluar. Saya pun rasa pelik sebenarnya. Pukul 3 pagi, kawan masuk dan periksa adik. Tak ada apa-apa berlaku lah. Normal saja keadaan wad sehingga teman-teman shift pagi datang. Selepas pukul 7.30 pagi, kami semua, iaitu tim pagi dan malam, pergi buat round untuk periksa pesakit, iaitu hand shift over. Kami sampai bilik adik. Senior saya tanya, "Mama, okey ke adik malam tadi? Ada batuk? Selesa ke?" Mama adik jawab, adik tidur lena. Tak ada batuk, nurse. Mamanya yang tak boleh tidur." Berpisik sambil tuding jari untuk dan muncungkan mulut ke arah katil sebelah. Adik kat katil sebelah tu tak boleh tidur Dia main tarik-tarik langsir, lepas tu menangis pula. Yelah, tempat baru kot, tak selesa kan? Mamanya senyum manis. Saya bertentang mata dengan senior saya. Dalam hati ni, adik mana pula ni? Senior kata, "Oh, ya ke mama? Hari ni ada bilik single room yang mama minta. Nanti kita pindah adik kat sana ya." Kami keluar dari bilik dan terus pindahkan adik dan mama ke bilik lain dalam 15 minit lah.
Mama adik tak tahu yang katil sebelah tak ada orang. Kami seterusnya panggil padri untuk doa di wad kami. Kakak senior minta Abang Gad datang berdoa di wad juga. Tiada lagi gangguan. Misteri betul. Tak menakutkan, cuma timbul rasa pelik lah. Tapi memang ada mereka yang selalu main call bell, tekan loceng pintu, bunyi berlari di koridor, tapi ternyata tak ada orang. Benda ni nakal sikit lah. Tapi tak ganggu budak-budak yang dia tak menangis bila ada lah. Kami share tempat ni dengan mereka. Yang penting jangan ditegur dan banyakkan doa. Ada mereka yang ganggu budak. Lain kali saya share cerita lain pula. Maaf jika bahasa tak tersusun. Terima kasih, Brother Fai.